Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Ramadan hari ke-7 insya-Allah. Okey, Soleha doakan agar semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dalam setiap urusan yang kita lakukan lillahi ta'ala. Okey, ada siapa sekarang yang join FB Live Soleha? Boleh tolong kongsikan dan juga boleh tolong share link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat insya-Allah. Waalaikumsalam Ida. Hai Nafisha. Apa khabar semuanya hari ni? Semoga baik-baik semuanya. Kita stay at home. Waktu PKP ni insya-Allah quarantine time is Quran time insya-Allah. Okey. Mari kita sama-sama mulakan sharing ilmu kita pada hari ini dengan selawat dan juga doa insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey. Hai Umi. Hai Umi Hendon yang baru masuk. Okey, tajuk perkongsian Soleha hari ini, hari yang ke-196 adalah tanda-tanda orang yang sombong. Okey, apa dia tanda-tanda orang yang sombong ni? Adakah terselit dalam diri kita, dalam kita tak sedar? Okey, jom cek satu-satu. Apakah itu antara tanda-tanda orang yang sombong? Ada 7 kat sini. Point yang Soleha nak share dengan kalian insya-Allah. Okey, yang pertama, tanda-tanda orang yang sombong ni, dalam diri dia selalu cepat nak marah. Orang yang selalu cepat nak marah ni, kita dapat kenal pasti bahawa dia adalah antara salah seorang tanda-tanda dalam diri dia tu ada satu perangai sombong. So macam mana ni? Macam mana kita nak elakkan agar diri kita ni sentiasa tak ada nak marah-marah, tak ada nak stres-stres, tak ada nak merungut-rungut. So banyakkanlah beristighfar kepada Allah, banyakkan mengambil wuduk. Kalau rasa nak marah je, kita pergi ambil wuduk. Sebabnya waktu kita marah tu sebenarnya syaitanir rajim ni sedang menghasut kita, sedang membakar api kemarahan dalam diri kita, lalu menyebabkan diri kita mengeluarkan kata-kata yang kesat, lalu menyebabkan diri kita hilang kawalan. Sebab bila orang marah ni, dia punya diri hilang pertimbangan. Dan kita pun pernah dengar kan, kalau orang yang selalu marah-marah ni, dia cepat hilang kewarasan, rasa nak bunuh orang, rasa nak cekik orang, rasa nak pukul orang. Sampailah bila sesuatu terjadi, dia hilang pertimbangan, lalu menyebabkan dia hilang kawalan dan menyebabkan kecederaan dan kehilangan nyawa orang lain. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah pelihara kita di sini sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau rasa nak marah je, coolkan diri, relax, tarik nafas panjang-panjang, cuba bernafas dengan baik, cuba beristighfar, berzikir supaya perasaan marah tu segera hilang dalam diri kita. Sebab tahu je lah marah ni akan mengundang rasa yang tidak enak dekat hati kita. Syaitan sukakan orang yang suka marah ni. Tetapi Allah sangat membenci orang yang suka nak marah-marah, ibu bapa yang suka nak marah-marah anak, bos yang suka nak marah-marah pekerja. So, kita kena hilangkan rasa kemarahan yang teramat sangat dalam diri kita supaya kita tak menjadi salah seorang yang sombong. Tanda-tanda orang yang sombong ni, dia suka marah. Dia cepat nak marah je tahu dia.
Okey, yang kedua, ciri-ciri dan tanda-tanda orang yang sombong ni adalah dia suka menyampuk cakap orang. Dia suka potong cakap orang. Apa yang orang cakap selalu dia tak sokong. Sedang orang tengah bercakap-cakap, sedang orang tengah bersembang-sembang, tiba-tiba dia datang menyampuk dan memotong percakapan orang lain. Ni adalah salah satu tanda orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong ni tahu je lah macam mana dia. Dia rasa diri dia je betul. Dia rasa diri dia je nak didengari. Orang lain, cakap orang lain dia tak nak dengar pun. So, ini adalah antara tanda-tanda orang yang sombong. Adakah kita nak jadi salah seorang daripada mereka? Dah tentulah tak nak. Orang yang sombong ni sentiasa dibenci Allah, malaikat pun tak merahmati mereka. Macam mana kita nak dapat rezeki yang melimpah ruah kalau diri kita sentiasa sombong, sentiasa jauh daripada Allah? Orang yang sombong ni, dia jauh daripada rahmat Allah. Macam mana Allah nak bagi rezeki dan nikmat dalam kehidupan dia kalau dia sentiasa nak potong cakap orang, sentiasa nak cari salah orang, sentiasa rasa diri dia je betul. Aku je betul. Aku je nak didengari. So, ini adalah antara tanda-tanda orang yang sombong. Yang kedua, sentiasa nak menyampuk dan sentiasa nak mengatakan diri dia sahaja yang betul dan diri dia sahaja yang benar. Okey, yang ketiga, antara tanda-tanda orang yang sombong yang ketiga adalah orang yang suka bergaduh. Orang yang suka bergaduh, suka berkelahi, suka bertelingkah, ini adalah antara ciri-ciri orang yang sombong, yang mana dia tak tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui segala apa yang dipergaduhkan tu, segala apa yang mereka berperang mulut ke, bergaduh sana sini sampai berpukul-pukul tu. Dia tak tahu dan dia tak sedar bahawa Allah sedang murka terhadap dirinya. So, ini adalah antara tanda-tanda orang yang sombong. Dia selalu suka nak bergaduh, suka nak bermusuh dengan orang, suka nak berdendam-dendam. Orang yang suka berdendam ni, tahu je lah banyak sangat penyakit hati, banyak sangat gelodak dalam perasaan dia yang sangat negatif, suka nak cari salah orang, suka nak bergaduh, tak nak dengar langsung. Orang bagi nasihat, orang bagi pandangan, dia tak nak dengar. Dan dia rasakan pandangan orang lain tu tak betul dan dia nak rasa diri dia sahaja yang betul. So, dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, hendaklah kita kalau nak buat sesuatu keputusan, sebulat suara, hendaklah kita bermusyawarah. Islam ajar kita supaya sentiasa berbincang, sentiasa duduk dalam satu kelompok, bercakap dan bersembang apa sahaja masalah yang sedang dihadapi dan cari solusinya bersama-sama. Jangan kita pentingkan diri, kita ambil keputusan, tak nak dengar cakap orang lain, lalu menyebabkan pergaduhan, menyebabkan pekerja cabut lari, menyebabkan orang sekeliling tak suka dengan kita. Sebab sikap dalam diri kita yang sangat negatif, suka nak bergaduh, suka nak berkelahi, suka nak cakap besar. So, ini adalah yang ketiga. Tanda-tanda orang yang sombong, dia suka sangat nak bergaduh. Okey, yang keempat, tanda-tanda lain orang yang sombong ni, dia selalu menunjukkan air muka yang tak elok. Contohnya, dia suka nak bermasam dengan orang, dia tak nak pandang muka orang. Kalau bersembang, berdua sepatutnya berhadapan, kita pandang muka dia, dia pandang muka kita. Jangan bila salah seorang bersembang, engkau pandang lain, dia pandang lain dan kadang-kadang buat tak tahu, main handphone dan tak layan pun percakapan orang lain. Ni adalah antara ciri-ciri dan tanda-tanda orang yang sombong. Situasi ni nampak jelas lagi-lagi pada Hari Raya Aidilfitri. Selalunya anak-anak muda ni lah. Anak-anak muda ni selalu pegang handphone, pegang tablet. Padahal sedang menikmati juadah hari raya. Tapi handphone langsung tak lekang di tangan. Orang sembang pun buat endah tak endah. Buat tak tahu saja orang cakap. So, ini adalah antara tanda-tanda orang yang sombong. Dia tak peduli keadaan sekeliling. Dia syok dengan dunia dia sendiri. Dan kita akan menyebabkan hati tuan rumah terguris, akan menyebabkan rasa yang tidak enak. Sepatutnya kita nak bersilaturahim.
bukanlah nak mengadap handphone 24 jam. Kita kena pandai bezakan masa, cara nak santuni keluarga, cara nak santuni sanak sedara waktu hari raya especially-nya. Jangan kita pentingkan diri, jangan kita rasakan bahawa raya ni adalah raya kita sendiri-sendiri, tapi sebenarnya raya ni adalah nak mengeratkan silaturahim, nak rapatkan hubungan persaudaraan, yang seorang di utara, yang seorang di selatan. Waktu raya lah baru kita dapat bersua muka, dapat bersembang. So nikmati dan hargai saat yang telah Allah berikan, quality time. So tahun ni kita tak dapat nak merasai nikmat macam tu. Kita just redha dan berlapang dada, insya-Allah. Hanya komunikasi yang dapat mengeratkan hubungan antara sanak saudara pada waktu raya tahun ini, insya-Allah. Semuanya ada hikmah. Jangan berburuk sangka dengan Allah. Pandanglah segala ujian Allah ni, apa yang melanda pada saat ini kita di waktu PKP, pandang pada sudut positif dan penuh hikmah. Allah tak jadikan sesuatu tu tanpa sebab. Semoga kita semua faham dan sedar, insya-Allah. Okey, tu yang keempat. Sentiasa memaniskan muka. Jangan sentiasa nak masam je. Jangan sentiasa menunjukkan muka yang serabut, tak puas hati dengan orang. So, maniskan muka, senyum banyak-banyak, insya-Allah. Orang yang banyak senyum, awet muda. Dan orang yang banyak senyum akan sentiasa disenangi oleh orang ramai. Orang pun suka nak bersembang dengan dia. Bukanlah menunjukkan air muka yang garang, air muka yang tak senang, air muka yang bengis, tak. Cuba maniskan muka. Walaupun kita berpudah ke apa, kita cuba maniskan muka. Orang boleh perasan. Orang boleh tahu kita ni senyum ke, kita ni sedang marah ke. Daripada reaksi mata je dah nampak dah kita senyum. Kita senyum, so orang akan senang dengan kita dan kita pun akan ramai kawan dan ramai orang suka datang dekat kita, insya-Allah. Itu adalah yang keempat. Yang kelima, antara tanda-tanda orang yang sombong yang kelima adalah suka meninggikan suara dan suka melawan. Contohlah dalam situasi satu rumah di mana seorang ibu bapa meminta tolong anak dia, anak teruna dia untuk menolong mencari serta membeli bahan dapur yang telah banyak kehabisan. So dia minta tolong anak teruna dia untuk belikan barang dapur. So kita sebagai anak jangan meninggikan suara. Sebab dalam Al-Quran pun kalau kita cakap perkataan sedikit sahaja, kita dah boleh jatuh derhaka. So, bercakaplah dengan jarak yang dekat supaya intonasi kita ni tak terdengar di telinga sebunyi macam garang. So, biarlah kita bercakap dengan jarak yang dekat supaya tidak ada salah faham yang muncul. Kita cakap dengan penuh lemah lembut, sopan santun. Kita kan orang Melayu, penuh dengan adab susila. Apa kata kita cakap yang baik-baik, jangan cakap jerit-jerit, jangan cakap tinggikan suara. Lagi-lagi kalau isteri nak melayan suami, nak sediakan air, kalau suami minta tolong nak hidang makan ke, kita layanlah penuh dengan kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Isteri solehah insya-Allah akan menjadi penyejuk kepada suaminya, insya-Allah. Inilah kita kalau nak jadi isteri yang baik, anak yang baik, kita kenalah tunjukkan peribadi yang baik, cakap yang lemah lembut, cakap yang baik-baik, tak ada cakap yang kesat, sentiasa menyejukkan hati sesiapa yang mendengar dan sesiapa yang memandang, insya-Allah. Kalau kita sentiasa nak tinggikan suara je, ini adalah tanda orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong ni, dia sentiasa nak cakap besar, sentiasa nak meninggikan suara, cakap jerit-jerit, membingitkan telinga. Kalau kita dengar pun hati kita rasa panas je dengar dia meninggikan suara, padahal kita dah cakap dah intonasi yang lembut, kita dah cakap dah dengan dia intonasi yang selembut-lembutnya, dengan penuh adab. Kita tak nak bergaduh dengan orang, so kita cakap yang baik-baik, insya-Allah. Kalau dia masih lagi nak meninggikan suara, tahulah telah bersarang dalam hati dia satu sifat kesombongan yang amat sangat
dan Allah tak suka orang yang bersikap sombong, yang sentiasa nak sakitkan hati orang lain dan guriskan hati orang lain. So, hati-hati. Jadilah kita manusia yang cantik dipandang Allah, cantik budi bahasa, sentiasa menyenangkan hati semua orang sekeliling, insya-Allah. Okey. Yang keenam, tanda-tanda orang yang sombong yang keenam adalah pantang ditegur. Tak boleh orang nak tegur dia. Dia rasakan diri dia je betul. Kalau orang tegur dia, dia rasa panas, dia rasa stres, dia rasa nak membalas balik kata-kata orang tersebut. So, sebab tu Allah kurniakan kita satu mulut. Dengan satu mulut ni, kita kena berhati-hati berkata, sebab terlajak perahu boleh diundur. Kalau terlajak kata daripada mulut kita, buruk padahnya dan akan menyebabkan hubungan yang renggang berpanjangan. So, jaga mulut kita, jaga lidah kita, cakap yang baik-baik, tutur yang baik-baik. Kalau nak tegur orang pun ada adab menegur. Macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar cara menegur orang. Kita tak boleh nak tegur secara direct. Kena ada berperingkat-peringkat, 3 peringkat, di mana pada mulanya kita just menegur perbuatan dia, kita cakap elok-elok. Kemudian kalau dia tak setuju dengan kita, barulah kita explain dengan dia, kita bagi tahu sebab itu ini. InsyaAllah Allah yang pegang hati dia. Hati manusia semua ni Allah yang pegang. Kita just yakin dengan Allah bahawa hati dia akan segera lembut, hati dia akan segera sejuk, supaya bila kita tegur dia, dia terima dengan rasa senang hati. Sebabnya bukanlah kita nak tegur dia saja-saja. Kadang orang buat silap, kitalah yang kena tegur. Kalau kita tak tegur, kita akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Sebab tu dalam surah Al-As, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Sebab tu tugas seorang sahabat syurga, dia takkan biarkan sahabat dia terkapai-kapai, dia takkan biarkan sahabat dia terus hanyut, dia akan terus menarik tangan, memberitahu dan tegur secara berhemah, bukanlah tegur secara marah-marah, dan dia akan explain situasi sebenar, apa yang sahabat dia buat tu salah dan tak betul. InsyaAllah kalau kita cakap lemah lembut, kita cakap penuh berhikmah, dia pun akan dapat terima dengan rasa senang hati dia, dan dia akan ubah dengan segera. Segala attitude yang tak baik, sifat yang tak baik, sifat mazmumah tu akan segera dia buang dan dia akan perbaiki, insya-Allah. Sebabnya bila seorang panas, seorang lagi panas, dua-dua panas, so akan menyebabkan api kemarakan dalam diri masing-masing, lalu menyebabkan pergaduhan. Kalau seorang sejuk dan seorang panas, seorang yang sejuk tu hendaklah menenangkan orang yang sedang panas baran tu. Kita tegur dengan cara yang baik, kita tegur dengan cara yang berhemah. Macam Ustaz Abid Liu, dakwah dia sentiasa melembutkan hati. Kita yang dengar pun sayunya, ya Allah baiknya Ustaz ni. Ya Allah, inilah antara contoh peribadi Ustaz Abid Liu yang sangat hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sangat peribadi dia yang patut kita contohi, insya-Allah. Yang baik-baik kita ambil, insya-Allah kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Okey, tu yang keenam. Yang terakhir, antara tanda orang-orang yang sombong yang terakhir adalah dia tak kesal buat salah. Orang yang sombong ni, dia langsung tak rasa bersalah kalau dia buat salah tu. Dia rasa macam tak ada apa-apa, nothing. Kalau dia buat salah tu, dia buat muka tak tahu, dia tak nak ubah pun dan dia tak nak betulkan pun. Sebab tu, jangan pelik kenapa tiba-tiba Allah turunkan bala, Allah turunkan bencana kerana dia tak nak bertaubat, dia tak kesal langsung dengan maksiat yang dia buat, kesalahan dosa besar, dosa kecil yang dia buat setiap hari tu, dia tak segera perbetulkan dan dia tak segera taubatan nasuha, maka Allah jatuh murka dekat dia. Dan jangan pelik kenapa hidup dia tunggang langgang, satu demi satu kehilangan dirasai sebab dia telah kufur nikmat. Orang yang sombong ni akan jatuh kufur nikmat. Dan Allah tak suka dan Allah benci kepada orang-orang yang sombong ni, seolah menolak rezeki dan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sedangkan Allah bagi kita nikmat dan kurniaan sekeliling kita, rezeki yang banyak, udara yang bersih, sahabat yang baik, keluarga yang sentiasa penyayang dengan kita. So, kenapa kita masih ada lagi rasa tidak bersyukur, masih ada lagi rasa negatif dan penyakit hati dalam diri kita? So, inilah dia. Inilah dia tanda-tanda orang yang sombong. Sentiasa tak nak menurunkan ego, sentiasa rasa diri sendiri betul, tak rela nak ditegur, tak rela nak diketuk, sentiasa mengiyakan apa kesalahan yang dibuat tu, dia tak nak cuba ubah langsung pun. So ini hati-hati. Allah melaknat dan Allah tak suka kepada orang yang bersifat sombong. Jangan kita mengundang kemarahan Allah. Sebab kalau Allah dah marah, Allah dah murka dengan kita, bukan kepada pesalah itu saja yang kena, tapi semua umat Nabi Muhammad akan terkesan. Macam mana kisah Nabi Lut, yang mana pada masa itu Nabi Lut telah diuji dengan hubungan sejenis lelaki sesama lelaki, lalu Allah menurunkan bala kepada seluruh umat Nabi Lut. Tak ada satu pun yang terkecuali, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, ada yang masih selamat, dan yang tak selamat tu memang semuanya jadi mangsa. Bukanlah kita nak cakap kepada pelaku itu saja. Kalau Allah turunkan bala, bukan pelaku itu saja yang kena, tapi kemungkinan besar ramai yang akan terkena. Orang yang tak bersalah pun memang akan terkena. Sebab bala Allah turun kepada seluruhnya, bukanlah kepada sesuatu ataupun sesetengah keadaan. Tak. Macam hari kiamat pun, tak ada manusia seorang pun yang akan terlepas. Semuanya akan dihisap. Semuanya akan menghadapi situasi yang sama. Tak ada satu pun yang akan terlepas daripada azab api neraka dan juga seksa akibat kita nak menghadapi hari-hari kiamat. So, hati-hati kita, jauhilah sifat-sifat sombong dalam diri kita. Kalau ada sifat sombong dalam diri kita, segera buang. Berkawanlah dengan circle yang positif supaya mereka dapat tarik tangan kita sama-sama masuk ke syurga. Jangan berkawan dengan circle yang negatif. Kalau negatif, kita akan dapat negatif. Tapi berkawanlah dengan mereka yang sentiasa mendekatkan kita diri dengan Allah, di mana mereka sentiasa menarik tangan kita kalau kita buat silap. Mereka akan segera menarik dan menegur kita. Kalau kita salah, ada yang tolong prihatin dan care dengan kita. So, insya-Allah pilih sahabat syurga kita, pilih circle positif kita. Insya-Allah kalau kita duduk dengan mereka yang sentiasa meraih kasih sayang Allah, insya-Allah kita akan berada dalam circle yang positif dan selamat dunia akhirat, insya-Allah. Okey? Sekadar ini saja perkongsian soleha berkenaan tujuh tanda-tanda orang yang sombong. Adakah antara salah satu tanda-tanda ni ada terselit dalam diri kita? Na'udzubillah min zalik. Semoga yang mendengar pada hari ini, soleha doakan agar semuanya sentiasa dalam pemeliharaan Allah, sentiasa dalam redha Allah, sentiasa dalam keimanan. Allah sentiasa melorongkan kita di dalam jalan dakwah ini, jalan yang sentiasa terang dan sentiasa benar, bukan jalan yang sesat, insya-Allah. Okey, thank you sebab sudi support dan join live soleha pada hari ini. Semoga Allah menjadikan anda kaya dunia akhirat. Okey, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.